Lama tak nampak ya. Baru balik. Alhamdulillah. Yang lain mana? Yang lain mana? Siapa yang lain tu? Kak Isha mana Kak Isha? On the way. Liza? Liza tak datang. Kenapa? Senam robik. Ada hal. Kenapa Kak Zah tak jawab macam segan-segan? Ada hal. Mira mana Mira? Ada hal juga. Oh, semua ada hal. Kalau saya cakap saya pun ada hal macam mana? Saya pun ada hal lah. Malah nak datang kuliah hari ni. Tak payah. Ngamuk jemaah je. Ada hal tak cakap. Macam-macam. Okey, tak apa. Hari ni sunyi sepi masjid. Budak-budak tak ada. Suara saya je dengar seorang kan. Okay, baik. Sekarang kita nak mulakan muka surat berapa? Muka surat berapa hari ni? 443. Okey. Kita berada di muka surat 443. Saya nak masuk perenggan yang ketiga daripada atas kan, paragraf number 3. Okay, 1, 2, 3, 4. Maaf, 4. Perenggan yang keempat. Bermula daripada perbincangan perkataannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj. Jumpa? Jumpa ya? Dapat tak? Cik kat belakang dapat? Jumpa? Okey, jumpa. Baik, situ ya, kita akan mulakan perbincangan di situ. Perkataannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj, iaitu Ashaj Abdul Qais. Sesungguhnya di dalam dirimu benar-benar terdapat dua perangai, iaitu dua sifat ataupun dua sikap yang Allah cintai, iaitu pertama kecerdasan dan yang kedua kesabaran. Dalam sanad hadis ini disebutkan Al-Ashaj, dia adalah Al-Munzir bin A'idh Al-Asri. Itulah pendapat yang sahih dan masyhur yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan majoriti ulama. Namun ada juga yang memperselisihkannya. Jadi ada di kalangan ulama, mereka menyebutkan dengan nama-nama yang lain. Okay, contoh di sini diberikan kepada kita dengan 5 nama. Pertama, Ibnu Al-Kalbi berkata namanya Al-Munzir bin Al-Harith bin Ziyad bin Asr bin Auf. Kedua, ada juga yang mengatakan bahawa namanya adalah Al-Munzir bin Amir. Ketiga, pendapat yang lain kata namanya Al-Munzir bin Ubaid. Keempat, ada kata namanya A'idh bin Al-Munzir. Kelima, ada mengatakan Abdullah bin Auf. Tapi kita ambil pendapat yang lebih masyhur dan tepat tadi. Apa namanya? Apa namanya? Al-Munzir bin A'idh Al-Asri. Okay, yang bukan 5 itulah yang dekat atas tadi yang baru kita baca. Siapa Al-Ashaj ni? Ingat lagi siapa dia? Siapa Kak Zah? Ketua kabilah Rabi'ah. Betul Betul. Ketua kabilah Rabi'ah, betul. Ada sesiapa yang nak menolak pendapat itu? Senyap kenapa senyap saya? Tak ingat ya? Ingat tak? Apa dia? Tak ingat. Oh, masa 2 minggu lepas saya tak datang. Dia beritahu, maknanya jangan tanya saya Ustazah. Ya begitu ya, jangan tanya Ustazah. Jangan tengok muka saya lah Ustazah, saya tak ingat. Oh, faham. Okey. Suka Kak Zah. Saya ingatkan dia bagi jawapan. Kakak ni suka macam tu tahu. Selalu ingatkan dia bagi jawapan, rupanya dia bagi benda lain kat saya. Okey, tadi Kak Zah kata ketua kabilah Rabi'ah kan? Bukan Mudar. Rabi'ah, betul ya? Betul Mas?
Tak pasti. Ada lifeline kat sini? Tak ada. Zuraidah? Tak pasti juga. Macam mana ni belajar ni? Tak pasti. Susah juga ni. Kalau jadi ustazah. Kejap. Tengok sini. Cuba lihat muka surat yang ke mana? Okey. Muka surat 431 hingga 432. Kan? Dekat situ. Ceritakan kepada kita tentang siapa Al-Ashaj ini. Dia ketua kabilah. Okey. Ketua kabilah Abdul Qais. Okey, ketua kabilah Abdul Qais. Kita kenal dia macam itulah. Tapi kabilah Rabi'ah tu antaranya. Okay, antara yang terdapat dalam kelompok Abdul Qais. Jadi kalau kita baca yang saya sebut tadi, muka surat 431 hingga 432, di situ menceritakan tentang bagaimana Al-Ashaj ini dia masuk agama Islam. Iaitu melalui menantunya bernama Munkis. Jadi nama dia Al-Munzir ni, Al-Ashaj asalnya namanya Munzir. Tapi kemudian disebut sebagai Al-Ashaj kerana ada luka di wajah dia. Baik, okey, tak apalah, nanti boleh baca sendiri. Cuba revise kembali ya, tentang cerita dia masuk agama Islam di muka surat 431 hingga muka surat 432. Yang penting dia adalah ketua kumpulan daripada kumpulan Abdul Qais ataupun kelompok Abdul Qais yang nama asalnya ialah Al-Munzir bin A'is Al-Asri. Baik, seterusnya. Tadi Nabi kata apa? Dia ada dua sifat yang Allah cinta. Pertama apa tadi? Cerdas. Okay. Al-Hilm wal Unas. Iaitu sabar. Okay. Ada dua sifat itu kan. Jadi di sini kita jelaskan Al-Hilm kat bawah itu. Al-Hilm adalah akal. Sedangkan Al-Anath adalah tenang dan tidak tergesa-gesa, maknanya sabar. Sebab di sini Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di dalam dirimu benar-benar terdapat dua sifat yang Allah cintai, iaitu kecerdasan dan kesabaran. Kerana ketika mereka, kenapa Nabi cakap begitu? Di sini Imam An-Nawawi dijelaskan satu situasi yang berlaku ketika Al-Ashaj ini datang nak jumpa dengan Nabi SAW. Baik, dia kata di sini, kerana ketika mereka iaitu utusan Abdul Qais telah sampai di Madinah, mereka bersegera menuju Nabi SAW. Sedangkan Al-Ashaj tetap berada di sisi kenderaan-kenderaan mereka. Jadi hari itu dia datang berapa orang? Ingat tak? Berapa ramai yang ikut dia? Tak ingat juga. Tak ingat berapa ramai yang datang? Kakak-kakak yang duduk? Berapa ramai, Mas? Ya Allah. Susah ni tu. Muka surat 431. Okey. Semua buka 431 ya. Berapa orang datang ni kat sini ya? Ada 14 orang daripada kabilah Abdul Qais yang datang ya berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi 14 orang yang datang ini, kita kan macam ni ya, saya nak cerita. Kita kalau jumpa orang yang nak kita jumpa, excited tak? Excited. Bayangkan kalau tak pernah jumpa Ustazah Sakinah, tiba-tiba jumpa Ustazah Sakinah, macam mana rasanya? Excited, ya Allah. Begini rupanya, rupa Ustazah Sakinah. Macam gitu ya. Tengok live lagi lawa ke? Tengok dekat Facebook lagi lawa? Dua-dua lagi lawa? Oh, dua-dua lawa. Okey lah. Boleh lah. Tak payah tanya-tanya lagi lah macam tu. Okey, dia macam ni kan. Dia dalam keadaan kabilah Abdul Qais ini, mereka ni tak pernah jumpa Nabi. Okay. So this is dia punya first time
kumpulan ni datang pergi ke Madinah nak jumpa dengan Nabi SAW. Jadi mereka ni bila dah sampai dekat Madinah, mereka nampak Nabi, diorang tinggalkan semua kenderaan dia kat situ. Wah, dia macam tu kan situasinya. Nabi macam tu kan. Semua macam korang kabut, tinggalkan, barang semua tinggalkan. Jadi Al-Ashaj ini dia tak mengambil pendekatan sebagaimana orang lain. Kawan-kawan dia, kata members dia semua tinggalkan tau. Kenderaan kat tepi tu. Dia tengok semua tinggalkan, dia jaga. Okey? Di sini dia ceritakan kepada kita, dia masih lagi di sisi kenderaan-kenderaan mereka, lalu dia mengumpulkannya. Dia kumpulkan unta-unta ni semua ikat kan. Dia sekarang kita mengikat untanya. Mereka dia ikat untanya. Kemudian dan memakai pakaiannya yang paling bagus. Sebab mereka ni daripada perjalanan yang jauh. Jadi bagi dia takkan nak jumpa Nabi bau-bau kan, baju semua tu kan. Jadi nak jumpa Nabi dalam keadaan yang bagus, perfect. That's why dia tukar baju dia. Al-Ashaj ni, dia tukar baju dia pakai pakaiannya yang terbaik di kat situ kan. Jadi kemudian barulah dia jumpa dengan Nabi. Dia cerita kat situ kan. Kemudian barulah dia menghadap kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun mendekat kepadanya dan mendudukkannya di sampingnya. Jadi bila dia datang, Al-Ashaj ni jumpa dengan Nabi. Nabi tengok dia, Nabi datang dekat dia, Nabi suruh duduk dekat sebelah dia. Kita nampak begitu keadaannya. Lagi satu, sebab dia ni adalah ketua kabilah. Yang tadi yang semua dah jumpa dengan Nabi ni ialah pengikut-pengikut dia. Baik, dalam keadaan yang sedemikian kita lihat di sini. Apa kata Nabi kepada dia? Selanjutnya, Nabi SAW bersabda kepada mereka, apakah kalian akan berbai'ah atas diri-diri kalian dan kaum kalian? Mereka menjawab, ya. Lalu Al-Ashaj berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak menuntut seseorang terhadap sesuatu yang lebih penting daripada menuntut agamanya. Kami akan berbai'ah kepadamu atas diri-diri kami dan akan mengutus orang yang berdakwah kepada mereka. Barang siapa yang mengikuti kami, maka dia merupakan sebahagian dari kami. Akan tetapi siapa yang menolak, kami akan memeranginya. Maka baginda pun bersabda, kamu benar. Sesungguhnya pada diri kamu benar-benar terdapat dua perangai. Yang tadilah Nabi sebut, apa dia? Al-hilmu wal sabar. Okey. Kita ingatkan dia sambung bahasa Arab. Sekali al-hilmu wal sabar. Okey, bolehlah, boleh. Tak apa. Diterima. Memang betul pun nak bahasa Melayunya sabar. Kak Zari pun hilang momen aku bahasa Arab. Al-hilmu wal sabar. Okey, tak apa. Jadi ada dua. Al-hilm tadi maknanya apa? Cerdas, bijak. Dia ada kebijaksanaan dan kesabarannya yang ada pada dia. Baik, di sini kita lihat. Al-Qadi Iyad, jadi Imam An-Nawawi dia ambil pendapat Al-Qadi Iyad untuk menerangkan dua maksud itu tadi. Al-hilmu wal-anah. Al-Qadi Iyad berkata, Al-anah adalah sebuah penantian dan tidak tergesa-gesa sampai dia melihat adanya satu kebaikan atau kemaslahatan. Ini kita panggil sebagai al-anah. Okay, jadi kalau kita guna perkataan al-anah ini, dia bukan semata-mata kita sabar tau. Beza di sini. Orang yang ada sifat al-anah, dia ini memiliki satu sifat yang mana dia akan lihat dulu situasi. Okay, dia akan lihat dulu keadaan. Jadi di sini pada perenggan yang kedua di situ muka surat 444, dia kata dia merupakan sebuah penantian dan tidak tergesa-gesa. Jadi biasanya mereka yang ada al-anat ini, mereka akan lihat dulu situasi, tengok macam mana keadaan, baru mereka bertindak. Dia tidak segera, begitu. Jadi dia akan tunggu kalau ada kebaikan atau kemaslahatan, baru dia akan go. Ini maksudnya. Baik. Tapi kalau kita kata al-hilm, al-hilm, dia kata di situ adalah kata yang menunjukkan akan kecerdasan akal.
Maknanya ada kebijaksanaan berfikir, okey, di mana dia kata dan juga ada pandangan yang baik tentang suatu akibat. Ini biasanya kita panggil orang yang mana dia akan fikir terlebih dahulu sedalam-dalamnya sebelum dia melakukan sesuatu ataupun sebelum dia berkata sesuatu. Jadi di sini Imam An-Nawawi dia berkata, pengertian seperti itu tidak menyelisihi apa yang disebutkan di dalam Musannaf Abu Ya'la. Musnad bukan Musannaf. Di dalam Musnad Abu Ya'la dan yang lainnya bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj, seterusnya pada dirimu benar-benar terdapat dua perangai ataupun dua sifat tadi dan seterusnya. Okey, itu adalah sebuah hadis. Dia bertanya, wahai Rasulullah, apakah kedua perangai ataupun dua sifat itu telah lama ada ataukah baru ada? Okay, jadi Nabi katakan kepada dia tadi, dia ada dua sifat tadi, al-hilmu wal-ana. Al-Ashaj ini dia tanya kepada Nabi, sifat ni saya baru ada ataupun memang dah lama ada? Dia tanya gitu kepada Nabi. Jadi di sini Nabi kata kepada dia, okey, bahkan telah lama ada. Maknanya perangai itu, kita ni kalau nak membina satu sifat, dia bukan sehari dua, betul tak? Contoh, kalau pemarah tu takkan tiba-tiba jadi pemarah. Dia selalu ambil masa yang lama kan. Dia mesti ada trauma ataupun dia mesti ada something yang happen dalam kehidupan dia yang membentuk sifat dia jadi macam tu. Okey, jadi contoh lagi apa? Orang yang pemalu. Kenapa dia pemalu? Mas pemalu tak? Zuraida angguk-angguk tu pemalu ke tak tu? Pemalu dia. Oh. Dia, Mas pemalu. Zuraida tengok dia pemalu tak? Prama. Oh, prama pula. Okey. Sebab mak dia prama kot. Okay. Prama kan, gitu kan? Okey. Tapi kalau kita kata, okey, contohlah, pemalu ataupun prama. Kita tak lihat sifat pemalu dan peramah ni dia tiba-tiba jadi tau. Dia mesti terbina kerana sesuatu perkara. Kan? Mungkin sebab mak kita peramah, kita pun jadi peramah sebab kita nampak kan mak kita gitu. Dia tak tiba-tiba dia tiba-tiba peramah. Dulu dia tak peramah, tiba-tiba peramah. Tak, dia jadi tak peramah contoh. Dia semula jadi, oh ayat bagus, semula jadi, you know. Bahasa Inggeris apa? Naturally, okay. Naturally. Dalam diri begitu kakak. Kakak ada sifat apa yang naturally jadi? Peramah, Masya Allah, betul. Saya percaya. Tak bohong tu. Memang peramah. Nampak saya sosok. Macam gitu ya. Peramah namanya tu. Masya Allah. Dia suka menceriakan kelas kakak. Peramah dia Masya Allah ya. Betul. Tapi sejak bila peramah tu saya tanya? Semula jadi. Dia guna ayat tu ya. Semula jadilah. Sosok tak tahu, tak ingat. Itu namanya, kalau kita ada apa-apa sifat dalam diri kita, dia terbentuk kerana sesuatu keadaan yang dah lama ada pada diri kita. Dia begitu. Dia tak secara baru ada. Macam tadi kan Al-Ashad tanya pada Nabi. Sebab Nabi kata dia tu ada sifat yang peramah pula. Sifat yang al-hilm wal-anah tu tadi kan. Iaitu cerdas, bijak dan juga sabar. Tak tergesa-gesa. Jadi dia tanya pada Nabi, sifat ni dah lama pada diri saya ataupun baru ada? Dia bahkan dah lama ada. Okay, so biasa. Kalau perkara-perkara yang kita nampak menjadi sifat kita, ia adalah sesuatu yang memang mungkin kita daripada kecil. Ada orang daripada kecil banyak mulut. Macam tu kan? Dia kecil memang cakap aja. Kecil sampai besar dia cakap gitu. Dia membina perwatakan dia, membentuk perwatakannya sampailah dia besar sedemikian. Itulah yang Nabi SAW sebutkan tentang Al-Ashaj itu tadi berkenaan dengan sifat dia. Dan dia pun kata gini, dia pun berkata segala puji hanya milik Allah. Zat yang telah mengurniakan dua perangai yang dia cintai kepadaku. Nak kata apa dekat situ? Nak kata apa Kak Imah kat situ? Bersyukur. Mak di situ kita bila kita tahu kita ni ada perangai yang baik, kita ada sifat yang baik, bahkan di sini Nabi sendiri yang mengakui sifat itu yang ada pada diri dia, dia memanjatkan kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sikat
sikap kita ataupun cara kita untuk merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah, iaitu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucap alhamdulillah, contohnya alhamdulillah sebab sifat ini Allah yang kurniakan kepada saya. Itu maksud dia. Okay, kita pandai masak, maknanya itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Mas pandai baking kan? Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. Kak Zah pandai apa Kak Zah? Janganlah geleng kepala. Kak Zah pandai apa Kak Zah? Travel, travel Kak Zah. Okay, Kak Zah pandai travel. Okay, boleh. Alhamdulillah Kak Zah pandai travel. Kak Aisyah? Ketawa pula. Kak Aisyah pandai apa Kak Aisyah? Tak tahu. Masak? Buat kek? Oh, Masya Allah. Sama dengan Mas ya, boleh tukar-tukar resepi nanti. Maknanya kita ada kebijaksanaan ataupun kita ada bakat kita yang tersendiri. Tapi kena ingat ya, apa yang Allah berikan kepada kita bukan milik kita. Kita dapat, kenapa kita dapat? Sebab Allah yang beri pada kita. Jadi ini cara kita nampak bagaimana Al-Ashaj dia tu menunjukkan kepada kita dengan satu pengajaran apapun yang kita ada pada diri kita, sifat kita yang baik ataupun hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada diri kita ini, mungkin kecantikan, kebijaksanaan, semua itu ia adalah daripada Allah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara lagi yang boleh saya tambah di sini ialah kita lihat kenapa al-anas ataupun hal yang kita kata tadi berhati-hati ini dia menjadi sesuatu yang dipuji oleh Nabi SAW, kerana kalau kita merujuk dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi contohnya, Nabi SAW ada bersabda, Nabi kata begini, at-ta'anni minallah. Kita sabar dan kita berhati-hati untuk bertindak ni ia adalah daripada Allah. Tapi kalau kita tergesa-gesa, wala ajalatu minasyaitan. Kalau kita tergesa-gesa ni dia sifat syaitan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, cuba lihat diri kita ni kan, Allah ciptakan kita ni sebenarnya dalam keadaan yang tergesa-gesa ataupun dalam keadaan yang sabar. Sabar. Kenapa? Kenapa Kak Imah cakap macam tu? Dia terbentuk lama bertahap-tahap. Jadi bermakna kita ni secara semula jadi sebenarnya. Ataupun Allah Subhanahu, dan kata lain Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan satu sifat yang asalnya adalah sabar dan berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Kita lihat Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Kita ni dalam perut ibu kita 40 hari sebagai air mani. Lama ke tak? Dia bukan 1 hari, 2 hari. 40 hari tau. 40 hari. Kemudian 40 hari sebagai? Dia jadi apa? Apa? Seketul darah. 40 hari jadi darah dulu. Lepas air mani itu kan ada dekat perut mak. Baru lepas 40 hari baru jadi seketul darah. Kemudian baru lepas 40 hari itu jadi seketul daging. Baru lepas 40 hari tu baru Allah suruh malaikat tiupkan roh. After 120 days. Kita nampak kat situ, maknanya lama. Allah tak terus mengandung gitu. Besar, nampak tak? Tak kan, tak macam tu. Tapi dia berperingkat-peringkat. Kalau kita rujuk dalam perbahasan ulama berkenaan dengan penciptaan manusia itu, dalam sebagai janin ataupun dalam perut rahim ibu, mereka menyatakan bahawa inilah sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala terapkan pada diri manusia asalnya. Kita diciptakan secara bertahap-tahap, berperingkat-peringkat, menunjukkan bagaimana bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dalam keadaan yang penuh teliti. Penuh teliti. Selepas 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan roh. Itu malaikat tanya dulu tau. Kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, yang saya bawa tu hadis riwayat Muslim Kalau kita rujuk hadis yang lain, ada malaikat, ada dalam hadis malaikat tanya Allah, wahai Allah, macam mana? Nak hidupkan ke nak matikan? Atau maknanya nak, kalau mati tu maksudnya gugur lah kan, bayi tu kan, macam mana? Jadi Allah kata tiupkan roh, baru malaikat tiupkan roh. Okay. Lepas tu malaikat tanya lagi, macam mana? Nak tulis apa? Itu yang dalam hadis Nabi kata apa? Setelah ditiupkan roh,
Allah perintahkan malaikat untuk catat 4 perkara. 4 perkara. Pertama apa? Umur. Ya ke? Rezeki, rezeki kita. Malaikat akan catat. Malaikat tanya, rezekinya macam mana ya Allah? Allah beritahu, malaikat catat. Okey. Kemudian amal kita. Amalnya macam mana ya Allah? Okey, Allah beritahu macam ni, orang ni macam mana. Ajal kita. Bila dia meninggal, ya Allah, malaikat tanya, okey, Allah kata sekian-sekian dalam keadaan yang bagaimana. Allah Subhanahu Wa Taala dah catat dah. Macam mana kita meninggal dunia, bagaimana keadaan kita sakit apa pada masa itu, kena gempa bumi ke apa, kena halilintar ke apa, halilintar apa? Petir. Nanti kan tak faham pula. kena petir ke apa kan, masa tinggi sangat guna halilintar ya. Kena petir ke apa, semua Allah dah tetapkan. Usianya bila, Allah dah tetapkan. Mungkin Allah kata, kau hidupkan dia ni untuk usia 1 tahun je. Ada kan baby lahir meninggal dunia. Allah tetapkan begitu, maknanya bukan sebab ni sebab komplikasi, sebab kena bakteria. Kita macam gitulah kan. Yelah, daripada sudut medikalnya macam gitu. Tapi actually itu telah ditakdirkan oleh Allah. Memanglah kita kata setiap sesuatu berlaku kerana sebab, ya. Itu betul. Tetapi sebenarnya kalau kita ni sebagai seorang yang beriman, yang sebenarnya kita akan balik pada takdir Allah. Ini Allah dah tentukan. Okay, kenapa saya melahirkan anak saya meninggal? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia begitu sebab Allah dah tetapkan. Lalu malaikat tanya, macam mana ya Allah? Orang ini dia bahagia atau derita? Allah dah tentukan. Letakkan dia jadi orang yang bahagia. Bahagia. Letakkan dia orang yang susah. Susah macam tu. Sebab tu kita nampak ada orang susah dalam hidup dia. Betul tak? Ada orang, Allah kaya dia kan macam tu. Kerana ini adalah takdir Allah. Kenapa Allah tak takdirkan semua kaya? Untuk menguji hidup kita. Sebab macam ni lah, kalau semua kaya, siapa yang menjadi miskin? Siapa nak terima wang zakat tu kan? Betul tak? Dah tu ada hukum zakat tu buat apa? Kalau tak ada orang boleh terima zakat, tak payah, semua senang lenang ya macam tu. Takkanlah orang kaya nak bayar zakat, aku bayar zakat kat engkau, kau bayar zakat kat aku. Tak boleh gitu. Sebab tu ni kita lihat keadilan Allah. Allah ciptakan kita ni dengan pelbagai keadaan, pelbagai peringkat. Ada kaya, ada miskin, ada sakit, ada sihat. Ada yang hidupnya memang susah daripada awal sampai ke akhir hayatnya, Allah ciptakan begitu. Ada yang memang senang, ya Allah ciptakan dia senang gitu. Dia tak sakit-sakit. Ya gitu pula kita. Aku tengok dia tak sakit dia ni. Ada orang kata, saya tak pernah sakit Ustazah. Oi, bangga betul tak pernah sakit. Nanti Allah bagi sakit baru tahu. Gitu kan. Ada betul, ada orang tanya saya. Sosok, saya tak pernah sakit tau Sosok. Cik demam tak pernah? Benar demam. Demam. Nampak tak? Kita, orang kata busuk-busuk pun demam pun mestilah kan. Takkanlah tak pernah sakit. Sakit gigi pernah? Pernah, betul tak? Pening-pening kepala pernah? Pernah, mesti pernah punya. Boleh cakap tak pernah sakit? Yelah, kalau sakit kronik tu lah maksud dia kan. Tapi sakit pernah? Pernah. Itu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Okay, dalam hidup ni dia tak semestinya kita ni tak ada ups and downs lah orang katakan. Dia mesti ada turun dan naik. Biasa hidup gitu. Cuma mungkin Allah tak uji dia dengan sedahsyat-dahsyat ujian sebagaimana orang lain. Dia begitu kan. Atau mungkin ada orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan kesenangan. Sebab kesenangannya juga ujian. Jangan lupa tentang itu. Okay, kita rasa kita bahagia, kita rasa kita banyak duit, kita rasa kita ada segala-galanya, itu ujian Allah berikan kepada kita. Ramai, tapi pada pandangan orang ramai lihat itu adalah kesenangan, nikmat yang Allah berikan kepada dia. Tapi kita yang dah belajar ni, kita tahu sama ada kita susah ataupun kita senang, dua-dua ni ujian daripada Allah. Okey, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk uji. Sebab orang kalau dia senang, ujiannya apa? Syukur. Dia syukur ataupun tidak? Ramai orang senang tapi bersyukur ke tidak? Bahkan lebih banyak buat maksiat kan. Nampak ya, ada orang senang gitu. Dia makin dia senang, makin banyak dia buat maksiat. Ini kita panggil istidraj. Tahu tak istidraj macam mana? Dia senang, dia kaya Allah bagi, tapi dia tak ada rasa. Dia tak ada rasa nak beribadah kepada Allah, tak ada rasa nak bersyukur kepada Allah, tak ada rasa bahawa ini semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia akan bangga, tengok aku tak solat, Allah bagi aku kaya. Dia rasa macam tu. Aku buat maksiat kan, kau kata apa? Aku buat maksiat, Allah bagi aku musibah. Kau tengok aku buat maksiat, ada musibah. Ada orang macam tu kan, dia rasa gitu. Dia tak sedar sebenarnya itu memang musibah dalam hidup dia. Untuk lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kata
kesenangan ini juga sebagai ujian. Kalau kita bersyukur, Alhamdulillah. Okey, bermakna kita pas. Kalau tak, kita fail dengan ujian kekayaan, kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi sebab itu Nabi kata tadi, orang yang mana memiliki sifat al-anat ataupun yang sabar tadi, dia melihat sesuatu daripada awal ataupun dia buat sesuatu daripada awal, kan, ini adalah sesuatu yang dikurniakan daripada Allah. Kalau kita tergesa-gesa, ia adalah sesuatu yang mana diperintahkan oleh syaitan. Sebab itu kita nak buat apa-apa, kita fikir terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa. Contoh macam ni, kita kalau nak marah, jangan tergesa-gesa kita marah. Okey? Fikir dulu. Ataupun kata, sebelum nak pukul anak, fikir dulu. Boleh tak fikir? Kalau anak kita buat, dah ketawa kan kat belakang tu, maknanya kita, kalau anak kita buat jahat ni ataupun buat sesuatu kan, maaf saya bagi contoh macam ni kan. Kalau kita dapat tahu anak kita berzina, ni na'udzubillah, anak kita berzina, apa rasanya? Hancur kan? Marah tak? Marah, mesti marah. Tapi sebelum kita cakap sesuatu tu kan, fikir dulu. Sebelum kita halau dia ke, sebelum kita kata kau ni anak tak guna, anak gini, sebelum kita maki dia macam-macam, fikir dulu. Sebab doa kita, ucapan ni. Okay, sabar dulu. Kita kena fikir, kenapa dia buat macam ni Salah siapa ni sebenarnya? Dia fikir, mungkin kita silap kita juga kan. Kita tak perhatikan dia, kita serahkan bulat-bulat. Kita percaya sangat bulat-bulat pada dia kan. Saya pernah kata, anak ini walaupun dia dah kahwin, tanggungjawab tu tetap pada diri kita. Kena ingat tu. Sampai kita meninggal dunia. Kita tak boleh kata, selalu kita orang Melayu kata, cukup bagus anak kau semua dah kahwin lepas tangan kau senang hidup kau. Tak, dia bukan gitu. Anak kita dah kahwin ke, kita dah ada cucu ke, anak kita dah melahirkan ke apa, dia tetap tanggungjawab kita. Kita kena didik, kita kena ajar, kita kena lihat anak itu macam mana. Okay? Dia masih lagi berlangsung sampai kita meninggal dunia. Kita tak ada kata lepas tangan. Tak ada istilah macam tu. Ni biasa istilah orang Melayu katnya. Lepas tangan kau senang yang kau Kalau mak saya senang anak aku senang, kau moyang anak aku suka. Senang aku senang. Tak ada, dia bukan macam gitu keadaannya. Kita kalau bagi orang kahwin, bagus anak aku semua dah kahwin. Ni last last. Last anak aku last. Selamat aku dah tak ada lagi dah. Tak boleh cakap gitu kita. Kan tanggungjawab kita masih lagi berlangsung. Itu yang kadang-kadang kita bila kita ni lepas tangan, apa berlaku dalam rumah tangga anak kita, orak peranda kita buat bodoh je. Tak boleh macam tu. Sebab kita sebagai ibu bapa kena menasihati. Bila kita tanggalkan tanggungjawab ni kan, maknanya dah tak nak nasihat lagi, dah tak nak fikir lagi, dah tak nak lagi ambil tahu tentang apa nak berlaku-berlakulah kan. Itulah yang menyebabkan huru-hara anak-anak kita. Jadi anak kita besar macam mana pun, kena jaga. Okay? Dan juga kata-kata kita. Sebagai seorang ibu, kena jaga. Walaupun kita marah macam mana sekalipun dengan anak kita. Sebab kata-kata ni sebagai ibu ni mungkin dia boleh jadi doa. Kalau kita kata kau memang anak tak gunalah jadi dia. Betul tak? Kau memang anak tak guna. Aku buat macam kita pun dah ungkit kan. Perkataan-perkataan kan. Jangan ungkit-ungkit lah. Tak elok. Mungkin sebab kenapa kadang-kadang anak kita ni jauh daripada kita. Kita suka mengungkit kadang-kadang. Ingat, aku belajarkan kau tinggi-tinggi. Lepas tu kahwin tak kerja. Kadang-kadang ayat kita nampak ya. Habis beribu-ribu dolar. Lepas tu kahwin ikut lelaki tak kerja. Aku apa hal? Hasil tak ada. Macam gitu. Kan tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Jangan, kecil hati budak tu. Yang dengar kan. Apa dia Kak Yu? Ya? Terus ada datang-datang. Kecil hati dia. Tak bolehlah cakap gitu kan. Kita memang, itu tanggungjawab kita sekolahkan anak kita. Betul tak? Tanggungjawab kita berikan pembelajaran kepada anak kita, pendidikan kepada dia. Kita tanggung dia belajar. Kan makan minum dia. Kadang ada mak kan. Aku tanggung makan minum, lepas tu dah kahwin tak kerja. Lepas tu kita ni macam mana Dia tak bulan tak ada hasil, tak bagi. Aduh. Kita marah tu. Ayat kena jagalah. Kita kata tak ada hasil, memang tak ada hasil budak tu. Betul tak? Doa kita. Jadi ayat ni kena jaga. Kita tak apalah Alhamdulillah kan. Mudah-mudahan Allah
berikan rezeki. Sejuk hati budak tu kan, dia pun fikir juga. Betul juga dia buat kuih kat rumah, siapa tahu adalah juga sikit penghasilan, bagilah sikit-sikit campak duit kat mak kita. Nampak, itu maknanya kalau kita cakap yang tak baik kepada anak kita kerana kita ni terlampau tergesa-gesa dalam ucapan kita, dia menjadi sesuatu doa untuk anak-anak kita. Tapi kalau kita ni sabar, kan, kita tengok anak kita ni susah ke apa, janganlah kita kata kau memang daripada kecil sampai ke besar aku ingatkan kau dah kahwin buat bagi aku senang, makin menyusahkan aku lagi ada lah. Ayat kita lagi, kan? Nampak tak, ayat kita lagi tu. Janganlah cakap macam itu ke anak-anak. Anak kita susah je mengadu apa-apa, tak apa, doa yang baik-baik untuk anak-anak. Kadang-kadang kita punya ucapan tu kan, itu yang buat kadang-kadang anak ni tawar hati tau dengan kita, kan? Dah tak nak cakap lagi lah dengan apa-apa dengan mak. Cakap je kena marah, cakap kena marah. Kadang suka sindir-sindir. Saya ni, saya kata gini ya, saya percaya kalau orang kata tak semua mak bapak tu baik. Saya percaya kata-kata tu. Okay? Sebab banyak kes yang kita dengar tentang mulut mak yang macam ini, mak yang tak tahulah macam mana. Kita kalau ada anak, kita sayang anak kita kan. Itu kita lah. Ni semua kat sini memang macam itu ya. Kak Aisyah lagi sayang anak dia. Apa-apa mesti. Macam tu kan. Risau. Mengalir air mata Kak Aisyah kalau cerita kan. Pasal anak-anak ni ya. Sebab anak-anak ni ujian kita. Tapi kita jangan sampai kita lupa. Anak-anak ni, kerana sebab anak ni kan, dia boleh menjadi penyebab kita masuk neraka ataupun syurga. Ada satu kisah, saya nak bawakan sebuah kisah ni. Ada satu lelaki ni kan, Allah dah masukkan dia dalam neraka. Memang dia diazab. Tapi kemudian Allah tarik dia keluar balik daripada neraka tu. Dia masuk dalam syurga. Dia tanya pada Allah, sampai dia tak percaya, dia kata kepada Allah, ya Allah, kenapa? Kenapa engkau keluarkan aku daripada neraka ni sampai kan aku dapat masuk dalam syurga ni? Apa amalan yang aku buat? Dia sampai tak percaya. Mungkin sebab dia tahulah dia memang perangai tak betul kan. Sebab tu dia tak percaya kan. Jadi Allah kata apa? Sebab anak engkau, amalan anak engkau yang selalu doa untuk engkau, ampunkan dosa-dosa engkau. Sebab tu aku tarik engkau keluar daripada neraka. Anak kita. Tapi bayangkan kalau kita dah buat anak kita jauh hati. Kita buat anak kita tawar hati dengan ucapan-ucapan kita. Mungkin anak tu tak ada rasa nak doa untuk kita. Betul tak? Anak tu tak ada rasa, buat apa aku nak doa untuk mak aku? Buat apa aku nak doa untuk bapak aku? Mak dengan bapak aku pun tak suka dengan aku. Nampak macam tu kan? Mak dengan bapak aku buang aku. Mak dengan bapak aku cakap aku gini. Anak tu jadi kecil hati kan? Dia tak ingat nak doa untuk kita. Sebab tu kata-kata kita ni amat penting. Tindakan kita ni amat penting. Jangan terlampau ikutkan rasa. Kita marah, tadi saya punya soalan kan, kalau anak kita, contoh anak kita berzina, kita marah tak? Yes, kita marah. Kita ikut rasa tau. Emosi of course, kalau kena saya pun saya marah. Gitu. Tak. Kena siapa-siapa yang akan marah. Mesti marah. Tapi kita kena kawal emosi kita. Kalau kita tergesa-gesa, ini yang syaitan suka. Sebab tu tadi Nabi kata apa? Wal ajalatu minasyaitan. Kalau kau tergesa-gesa ini ialah daripada syaitan. Syaitan yang buat cocok kita marah. Syaitan yang buat cocok kita cakap yang bukan-bukan. Syaitan yang buat kita ni makin kita hina anak kita tu. Jadi sebab itu kita ni, siapa pun lah kita. Tadi contoh saya ambil ialah ibu bapa. Sebab mungkin itu satu senario yang dekat dengan kita. Siapa pun kita, mungkin kita sebagai pekerja ataupun kita sebagai anak contohnya. Kadang-kadang saya pun tak nafikan kita sebagai anak, kadang-kadang kita cepat kecil hati dengan mak bapak kita. Kan? Ada benda yang kita kecil hati dengan mak bapak kita. Mungkin mak bapak kita lebihkan abang kita, mak bapak kita lebihkan adik kita yang bongsu, adik kita yang tengah ni macam mana? Padahal kita yang banyak bagi duit kat dia. Macam itu kan? Perasaannya kita yang banyak bagi duit kat dia, lepas tu tak fikir pula pasal kita. Kita kecil hati tau dengan bapak kita. Kita rasa begitu, dah sudahlah. Ya, sudahlah. Fikir, mak dulu yang melahirkan kita, alhamdulillah. Itu jasa dia yang begitu besar, yang tak terbalas. Nak kecil hati tu sikit-sikit lah, jangan bawa sampai mati ya.
Kadang-kadang kita, ya Allah, sampai mati tu kita, oh sudahlah mak, lebihkan abang, nak bagi TV bagi kat abang. Tak tahu rumah kita tak ada TV macam tu kan. Jadi kita kan, kita ingat macam tu tau. Cakap, hey, ya Allah, sampai macam tu sekali kita. Dah tak apalah. Kita anggap tu rezeki abang kita dah sudah. Memanglah asal memang kecil hati tu kan. Tak apa, sikit-sikit lah kita ni. Yang penting kita doakan untuk mak ayah kita. Tak apalah, mungkin mak rasa abang kita lebih memerlukan daripada kita. Contoh kan. Abang kita lebih memerlukan daripada kita, dah sudah. Kita pun beralah. Dah kita banyak duit, nak macam mana? Contoh kan. Gitu keadaannya. Dah kita banyak duit, Alhamdulillah. Sebab tu mak kita tak fikir pasal kita. Sebab kita tadi kata apa? Kita yang banyak duit bagi mak kita tadi kan. That's why mak kita tak terfikir pasal kita susah. Mak kita, kalau mak kita dah bersangka baik, kita banyak duit, insya-Allah kita banyak duit. Macam tu kan? Kalau kita fikir gitu, Alhamdulillah. Mak kita kata, dah sudahlah, kau kan banyak duit. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, mak, doa mak untuk kita. Kita tak, yelah, kita je lah banyak duit. Macam tu kan? Kita dah sindir balik mak kita. Mak kalau tak ada duit, mak minta kita. Ayat kita kasar. Mak tak ada duit, minta kita. Cuba minta abang kita, dia nak bagi. Lepas tu ada TV nak bagi dia pula. Tak habis-habis lagi masa TV kita ni. Tak habis-habis lagi masa TV tu. Tapi kita kena ingat, ya, mak kita kadang-kadang dia berfikir daripada sudut yang berbeza daripada kita. Sebab dia melahirkan kita, dia tahu kita ni macam mana, kan? Perangai kita macam mana. Sebagai setiap anak dia tahu perangai masing-masing. Ini untuk mak yang prihatin lah kan. Kalau mak yang tak prihatin tu memang tak tahu nak cakap apalah. Kan? Ada mak memang tak prihatin. Tak kisah lantak lah kalau jadi apa. Ada mak macam tu. Itu pun tak dapat nafikan. Tapi kalau mak yang prihatin dia tahu, oh anak saya yang sulung ni dia lebih perlukan daripada anak yang tengah. Anak saya yang last ni lebih gini. So kita jangan cepat kecil hati dengan mak ayah kita. Okay, yang penting kita sebagai anak doa. Allah ampunkan dosa-dosa mak kita, mak bapak kita, kan? Allah berikan keberkatan. Kan Nabi ajar, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, engkau rahmatilah kedua ibu ayah aku. Ni ayat Al-Quran, bukan Nabi kata. Engkau rahmatilah kedua ibu ayah aku sebagaimana mereka berdua mengasihi aku ketika aku kecil. Kita ni kalau kita kecil-kecil mak kita tak sayang kita, memang mati kita ni. Betul tak? Berapa ramai budak kecil mati, mak bapak dia dera sebab tak sabar kan. Budak menangis tak sabar, angkat, hentam, mati budak tu. Cuba kita bayangkan kalau mak kita ada perangai macam tu, tak hidup kita sampai hari ni. Kita nangis malam-malam mak kita, ya Allah budak ni, pijak mati. Betul tak? Sebab geram betul, bising, betul tak tahan. Ada mak gitu, dia tekanan kan. Tapi Alhamdulillah kita besar sampai hari ni. Ya Allah, sampai kita kahwin, ada anak, ada cucu kita. Kenapa? Sebab dulu mak kita jaga kita kecil-kecil dengan penuh kasih sayang. Sebab tu doa kita, ya Allah kau rahmati, kau sayangi mak ayah aku sebagaimana mereka berdua sayang aku ketika aku kecil. Sampai aku dewasa pada hari ini. Ini menunjukkan apa? Kita ni ada sifat al-ana tu tadi. Kita sabar dengan tingkah, sikap mak ayah. Kita sabar dengan sikap anak-anak. Kan? Begitu keadaan dia. Ini adalah sifat yang Allah dah memang cernakan untuk kita sejak kita dekat perut ibu kita lagi. Tapi kalau kita pilih untuk memiliki sifat yang tak sabar, tergesa-gesa, jangan lupa. Sebab tu setiap kali kalau kita ada rasa nak, tak sabar, nak ni, aku nak marah. Kalau gitu sifat kita, ingat, ini daripada syaitan. Bila kita ingat tentang itu, kita akan stop, kita akan lebih sabar. Okey, baik. Seterusnya di sini. Kita masuk pada perkataan di bawah itu, kita ada perkataan Sa'id bin Abi Arubah. Sa'id bin Abi Arubah telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah berkata, orang-orang yang menjumpai utusan Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kami. Sa'id berkata, Qatadah menyebutkan Abu Nadrah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Makna perkataan itu adalah Qatadah telah memberitahukan hadis itu dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sebagaimana yang akan dijelaskan pada riwayat yang akan datang, iaitu dari riwayat Ibn Abi Adi. Salah, Ibn Abi Adi. Betul
Ibn Abi Adi. Okay. Confused dia punya ni perkataan. Satu B, satu D. Okey. Nama Abu Arubah. Okey, sekarang kita nak jelaskan tentang nama Abu Arubah ini. Nama dia sebenarnya adalah Mahran. Okay, itu nama asal dia. Demikianlah yang dikatakan oleh ahli hadis dan selain mereka. Arubah tanpa huruf alif dan lam. Jadi bila kita baca nama Arubah ni, kita tak baca Al-Arubah. Makna alif lam tu tak ada. Sebab tu jadi diterangkan Arubah tanpa alif dan lam. Ibn Qutaibah berkata di dalam kitabnya Adabul Katib pada bab ma taghayyara min asma'in nas. Dia adalah Ibn Abi Al-Arubah. Okay, tapi di sini kalau kita lihat pada Ibn Qutaibah tu kan, pada pendapat di dalam kitab Al-Arubah, dia letak alif lam. Okay, dia adalah Ibn Abi Al-Arubah dengan huruf alif dan lam. Maksudnya bahawa perkataan mereka Arubah adalah satu kesalahan. Ibn Qutaibah juga menyebutkannya di dalam kitabnya Al-Ma'arif. Jadi, ini sebenarnya adalah pendapat Ibn Qutaibah. Ibn Qutaibah kata, kalau kita baca nama Arubah itu tanpa alif lam, itu adalah satu bentuk kesalahan. Sebenarnya nama dia ada alif lam. Begitu juga yang dia sebutkan dalam kitabnya Al-Ma'arif, yang disebutkan juga oleh selainnya. Dia berkata Sa'id bin Abu Arubah dijuluki ni maksudnya dipanggil sebagai satu gelaran dengan Abu An-Nadr. Ini kita panggil sebagai kunya. Mas Ummu Uwais. Dia panggil gitu kan. Kak Rahimah ummu apa? Kak Rahimah ya. Kak Rahimah ummu apa? Ummu apa? Anak nama siapa? Okey. Kalau kunyahnya apa? Ummu apa? Bukan ummu. Ya, kunyah. Nama anak siapa? Ummu Syazalina lah kita panggil gitu. Ni kunyahnya macam gitu. Jadi kita panggil gelaran. So tadi nama dia Mahran kan? Okey. Jadi dipanggil sebagai Abu Nadar. Itu adalah gelaran yang diberikan kepada dia. Begitu, okey. So biasanya kalau kita kata kunyah ni ialah kita meletakkan nama anak kita setelah itu. Itu ada orang dia selalu guna kunyah lah kan. Kalau anaknya Ali panggil Ummu Ali. Kalau anaknya siapa Haris panggil Ummu Haris, begitu. Kalau lelaki panggil Abu. Ya, demikian. Kak Aisyah anak nama siapa? Siapa? Maghfirah? Nawira, Ummu Nawira. Kak Zah? Jangan kata kalau tak ada anak tak boleh ada Ummu Sebab saya sengaja tanya Kak Zah. Nanti orang yang kan, yang ada anak je, kalau tak ada anak tak ada. Tak ada gitu. Ada Aisyah, ada nama walaupun tak ada anak. Kan setiap isteri Nabi ada dia punya gelaran-gelaran dia. Sebab tu sunnah. Okey, Sakinah siapa Tak tahulah. Okay. Tanya. Boleh bagi saya Ummu Ammar. Saya berkenan dekat anak saudara saya nombor 3 tu. Ummu Ammar. Sebab ramai orang kata muka dia macam saya kan. Jadi Ummu Ammar. Okey juga tu. Okey baik, seterusnya kita lihat di sini. Kak Zah jangan kecil hati ya Kak Zah. Tadi saya sebut tadi. So saya nak bagi tahu contoh je. Tak semestinya ummu tu untuk orang yang bernikah ataupun orang yang ada anak. Okay, orang yang belum ada anak ataupun mereka yang belum bernikah pun boleh ada kunyah. Baik, seterusnya di sini. Tadi dijuluki dengan Abu Nadar. Dia tidak memiliki anak. Tengok, dia tidak memiliki anak. Tapi letak namanya Abu Nadar. Maknanya di situ kuatlah tadi contoh dengan Kak Zah tadi. Ada yang mengatakan sesungguhnya dia tidak pernah menyentuh seorang wanita sekalipun. Maknanya dia tak pernah kahwin. Okay, dia tak pernah kahwin maksud di situ. Tapi dia ada kunyah, yes, dia ada kunyah yang diberikan kepada dia ataupun yang dia letakkan pada nama dia. Baik, ada satu masalah sikit dengan si Abu Nadar ini. Dijelaskan kepada kita di situ, hafalannya telah tercampur setelah kekalahan Ibrahim bin Abdullah bin Hasan pada tahun 142. Jadi sesiapa yang mendengar darinya setelah itu, maka dia tidak dapat dijadikan hujjah. Yazid bin Harun telah mendengar darinya di negeri Wasit.
Abadah bin Sulaiman adalah orang yang paling baik yang pernah mendengar darinya. Mendengar ni maksudnya dengar hadis. Maknanya dia belajar. Dia dapatkan hadis daripada Abu Nadar itu tadi. Aku katakan Sa'id bin Abu Arubah wafat pada tahun 156. Ada yang mengatakan tahun 157. Jadi Sa'id bin Abu Arubah ni kan, dia ada satu masalah di mana asalnya hafalan dia mantap. Tapi kemudian setelah umur dia meningkat, hafalan dia bercampur-campur. Dia tak mantap lagi hafalan dia. Jadi di sini Imam An-Nawawi dijelaskannya pada perenggan yang berikutnya. Kami telah menjelaskan sebelumnya bahawa perawi yang meriwayatkan dari seorang yang sihat, tetapi setelah itu dia mengalami kepikunan. Kepikunan maksudnya nyanyok. Dia nyanyok. Maknanya dia lupa-lupa dan sebagainya. Maka kami menerima periwayatannya dan menjadikannya sebagai hujjah. Namun, siapa yang meriwayatkannya setelah dia nyanyok atau kami meragukannya, maka kami tidak menjadikan periwayatannya sebagai hujjah. Kami telah memaparkan juga bahawa orang yang dijadikan hujjah di dalam kitab As-Sahihain iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal dia termasuk di antara orang-orang yang tercampur hafalannya. Maka dimungkinkan bahawa dia diriwayatkan sebelum mengalami kepikunan. Maknanya sebelum dia nyanyuk itu ya. Wallahu a'lam. Jadi orang ni dia macam gini. Kita lihat. Kalau kita jumpa contoh, saya ambil diri saya macam ni Kak Zah belajar dengan saya kan. Masa Kak Zah belajar dengan saya, umur saya berapa? Ingat? Tak ingat, saya pun tak ingat. Saya tak ingat. Okey, kita ambil mungkin saya mula mengajar umur saya 30 tahun. 30 sampai umur saya ambil 60 tahun ya. InsyaAllah mudah-mudahan sampai. Sampai 60 tahun. Okay. Kak Zah belajar, mudah-mudahan sampai juga umur Kak Zah ya. Kan? Sampai umur 60 tahun. Sampai saya umur 60 tahun, kemudian masuk 61 tahun, na'udzubillah ya, saya nyanyuk. Na'udzubillah lah, muda sangat 61 tahun yang nyanyuk. Tapi ada orang boleh jadi begitu ya. Masuk 61, so Sakinah nyanyuk, kau cakap lupa-lupa. Cakap tak apa dia cakap, dia berceramah tak tahu apa. Nyong, tak tahu apa dia cakap. Kita kata, nyanyuk dah dia kau, tak boleh ceramah lagi. Macam itu. Sampai umur 61 tahun, okey, kalau dalam ilmu hadis, masa umur 30 sampai 61, bila Kak Zah belajar, semua ilmu tu kita boleh terima. Tapi bila start 61 tahun, walaupun saya masih mengajar dalam keadaan nyanyuk tu kan, 61 tahun sampai saya meninggal dunia, kalau ulama hadis tengok keadaan yang dah nyanyuk tu, dia takkan terima lagi apa yang diajarkan. Sebab bimbang dia bercampur, benda yang betul dengan tak betul. Sebab hadis Nabi ni tak boleh campur-campur. Dia mesti semuanya sahih, mesti tepat. Kalaulah perawi itu dia sampaikan hadis dalam keadaannya, entahlah aku pun tak ingat dia cakap ini ke cakap itu. Macam mana? Tak boleh terima. Okey. So sebab itu di sini yang tadi perenggan itu kan dia kata kalau perawi itu masa kita jumpa dia waktu tu dia masih sihat. Dia masih sihat. Kita ambil hadis daripada dia. Okey. Kita ambil tadi 60 tahun daripada umur 30 sampai 60 tahun kita tanya dia, awak belajar dengan Saudara Sakinah umur dia berapa? 30 sampai 60 tahun. Okey, ni bila ambil masa umur 20 tahun, umur dia 40 tahun. Okey, boleh terima. Kemudian tiba-tiba ada seorang lagi, ni ambil bila ni? Masa umur Saudara Sakinah 65 tahun. Tak boleh terima. Sebab dia nyanyuk waktu tu. Dia sedemikian. Jadi dalam ilmu hadis begitu. Kita akan terima hadis orang itu, maknanya kalau dia nyanyuk, kita tak tolak semualah. Masa dia okey, kita terima. Tapi time dia tak okey, kita tak boleh terima apa yang dia kata. Sebab kita bimbang, takut dia silap ketika dia menyampaikan. Ataupun hukum yang dia keluarkan tu salah-salah kan, menyebabkan orang lain keliru. Jadi kalau begitu keadaannya, kita lihat, kita ambil dua pendekatan begini ya. Hadis diambil ketika dia sihat. Waktu itu hadisnya boleh diterima, tapi kalau hadis itu diambil dalam keadaan yang dia tu tadi ada masalah kesihatan, masalah dia lupa-lupa, masalah percakapan yang tak jelas, okay? Waktu tersebut kita tak boleh ambil hadisnya.
Ini dipanggil sebagai cara periwayatan hadis di kalangan para ulama. Okey, baik, seterusnya. Tak apalah, berhenti sampai situ je lah. Seterusnya nanti minggu depan sambung. Minggu depan cuti lagi ke? Pergi KL, okey. Minggu depan saya ada insya-Allah ya. Siapa nak cuti, cutilah. Saya tahu masih lagi cuti sekolah kan, cuti sekolah seminggu. Okey, tak apa, sampai sini saja kita berhenti. Wallahu a'lam, muka surat 445. Nanti insya-Allah minggu depan saya sambung terus sampai ke muka surat berapa? Nantilah kita tengok macam mana. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ada nak tanya apa-apa? Adik tu datang sekolah. Kesiannya. Kita pula kesangat dia. Dia macam datang kuliah, ustazah tak datang kot. Macam tu keadaannya. Kesian kakak hari tu ya datang. Oh, ustazah tak ada. Aduh. Okey, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian. Mak dia dah balik belum tu? Okey dah habis. Selesai dah. Ya?